Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bab 1 tingkatan 4 iaitu bentuk pemilikan perniagaan. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan ini terbahagi kepada 6. Okey, bentuk yang pertama ialah milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, syarikat awam berhad. Yang kelima, syarikat sendirian berhad. Yang keenam, bentuk-bentuk lain dalam pemilikan perniagaan. Jom kita tengok. Ini cikgu akan berkongsi dengan anda bentuk pemilikan perniagaan iaitu bentuk-bentuk lain. Dalam bentuk-bentuk lain ni ada 2 iaitu franchise dan usaha sama. Okey. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda franchise, bentuk perniagaan lain dalam bentuk pemilikan perniagaan franchise. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita kena faham dulu istilah-istilah yang ada dalam perniagaan franchise ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan franchise? Okey, franchise ialah satu kaedah pemasaran barang dan perkhidmatan di mana syarikat induk memberikan hak kepada syarikat atau peniaga lain untuk memasarkan keluarannya dengan menggunakan nama jenama atau tanda dagang perniagaannya. Okey, itu franchise. Okey, boleh faham franchise? Okey, dalam franchise juga ada 2 yang dikenali yang terlibat di dalam perniagaan franchise ini iaitu franchisor dan franchisee. Kita lihat apa yang dikatakan dengan franchisor. Siapa itu franchisor? Okey, franchisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Okey, franchisee pula ialah syarikat atau peniaga yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama franchisor tadi. Franchisor yang owner dia, syarikat induk dia, franchisee yang nak membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama franchisor. Okey, apa fungsi franchisor? Franchisor memberi hak menggunakan nama jenama, tanda dagang, sistem dan format perniagaan, khidmat latihan dan promosi bersepadu. Itu franchisor perlu buat. Okey, franchisee pula. Franchisee menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan dan sistem piawaian yang telah ditetapkan oleh franchisor. Dia follow je tadi sistem dan format perniagaan yang telah disediakan. Franchisor juga memberi khidmat latihan kepada franchisee. Franchisor juga dah buat siap-siap promosi bersepadu untuk franchisee-nya. Okey, jadi franchisee kalau tak ada pengalaman berniaga pun, takut nak berniaga pun, jadi tak ada masalah sebab just follow the rule. Follow je apa yang diajar dan yang telah ditetapkan oleh franchisor. Sebab kebiasaannya franchisor ni dah establish, dah kukuh, dah terkenal. Okey, kebiasaannya syarikat yang terkenal dan keuntungan yang banyak tu selalunya dia dah boleh jadi franchisor. Jadi franchisee lebih yakin lah. Okey, customer, pengguna pun dah kenal jenama dia, dah terkenal. Okey, baik. Dalam perniagaan franchise juga melibatkan royalty ataupun fee. Apa itu royalty? Royalty merupakan balasan kerana menggunakan nama jenama. Jadi franchisee bayar kepada franchisor. Macam kita duduk rumah sewa lah, kita bayar rumah sewa tu kepada tuan rumah. Macam ni jugalah franchisee membayar royalty kepada franchisor. Okey.
Okey, kalau sekiranya anda nak buka perniagaan franchise ni anda perlu lihat apakah yang terlibat yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okey, antara bayaran yang dia disenaraikan oleh franchisor adalah modal pelaburan permulaan, dia dah tetapkan berapa, ada bayaran franchise dia berapa persen, dan Malaysia telah menetapkan tidak boleh lebih daripada 5%. Okey, jadi mungkin 2%, 3% bayaran franchise tu. Okey, kena bayar royalty, dan ada sesetengah franchise membuat charge kepada periklanan. Ada yang bagi percuma, ada yang di-charge. Jadi kena nilai dan semak sendiri sesuatu franchise itu. Apakah yang dia telah ditetapkan sekiranya anda berminat untuk menjadi franchisee. Okey. Alright, kita tengok contoh franchise, perniagaan franchise yang ada di Malaysia. Ni semua anda dah kenal lah ni. Kita tengok pun kita dah kenal. Kita dah tahu Okay, Kenny Roger Roaster, 7-Eleven, Pusat Pakaian Hari-Hari, Menara Optometri, T-Life, Focus Point, Secret Recipe, Nelson's. Okay, ini antara contoh. Banyak lagi sebenarnya perniagaan franchise yang ada di Malaysia. Anda hanya perlu layari laman web franchise Malaysia untuk mendapat maklumat lebih lanjut. Okey, baik, kita lihat kelebihan franchise kepada franchisor. Okey, yang pertama, apakah kelebihan perniagaan franchise ni kepada franchisor, syarikat induk tadi, owner tadi? Apakah kelebihan yang didapat? Okey, pertama, dia dapat mengembangkan perniagaan secara global. Syarikat dia makin meluas lah. Sebab ramai kan yang apply untuk jadi franchisee dia, berada di merata tempat. Okey. Dan kedua, dapat menikmati ekonomi bidangan dalam bentuk peningkatan dalam jumlah pengeluaran. Lagi banyak franchise ada dalam perniagaan tersebut, lagi banyaklah peningkatan pengeluaran syarikatnya. Okey. Dan seterusnya, dapat menembusi pasaran baru dan berkongsi risiko. Okey, lagi banyak franchisee dia, dia dapat menembusi pasaran baru tersebut dan berkongsi risiko dengan franchisee. Okey. Namun kekurangan kepada franchisor pula, kalau dia boleh menjejaskan reputasi franchisor sekiranya franchisee tidak mematuhi kualiti produk yang telah ditetapkan. Kan dia dah sediakan SOP kepada franchisee, tapi kalau franchisee tak follow, tak ikut, dia dapat menjejaskan reputasi franchisor itu sendiri secara tak langsung. Sebab tu franchisor kena buat kawalan ketat lah untuk memastikan franchisee-nya mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kekurangan dia, peningkatan dalam kos sokongan operasi untuk franchisee seperti periklanan, pemantauan, latihan dan sebagainya. Okey, seterusnya kesukaran memilih franchisee yang benar-benar bermutu dan berdaya saing. Kita tak tahu sebelum nak buat agreement, janji manis lah kan, janji macam-macam, boleh buat, boleh tak kisah apa semua, tapi kita tak dapat nak memastikan betul ke franchisee tersebut bermutu dan berdaya saing. Okey, baik. Itu kelebihan franchise kepada franchisor. Sekarang kita tengok dari sisi franchisee pula. Apakah kelebihan perniagaan franchise ini kepada franchisee? Okey. Perniagaan franchise ini, franchisee memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Benda dah ada. Walaupun franchisee tu tak ada pengalaman, jadi tak payah risau sebab sistem semua dah ada. Just follow the rule. Follow je SOP yang telah ditetapkan, sistem yang telah ditetapkan. Okey, reka bentuk seragam, risiko kegagalan rendah dan tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Okey. Seterusnya, kelebihan franchise kepada franchisee ini mendapat sokongan pengurusan daripada franchisor, jenama sudah terkenal dan jaringan perniagaan lebih luas. Okey, itu kelebihannya.
Baik, kita lihat pula kekurangan franchise kepada franchisee. Okey. Perlu mengawal kualiti barang dan perkhidmatan serta bayaran modal yang tinggi. Franchisee perlu mengawal kualiti barang sebab memastikan reputasi franchisor tu tidak tercemar. Kita kena ikut SOP yang telah sistem sokongan yang telah ditetapkan oleh franchisor, dan bayaran modal tinggi lah, sebab macam tadi kan, yang mula-mula tadi kita dah belajar, kena bayar modal, kena bayar royalty, kena bayar itu, kena bayar ini, jadi tinggilah bayarannya. Dan kekurangan kepada franchisee lagi, franchisee terikat dengan perjanjian dan bergantung sepenuhnya dengan franchisor. Franchisor mengawal pengendalian operasi perniagaannya. Dikontrol lah sepenuhnya oleh franchisor. Franchisor sebab apa franchisor kawal? Sebab franchisor tak nak reputasinya tercemar. Jadi sebab tu dia kawal. Jadi kepada franchisee mungkin tak berapa selesa lah, sebab terpaksa bergantung sepenuhnya kepada franchisor, dan franchisor mengawal pengendalian operasi perniagaannya. Okey, seterusnya franchisee tiada inovasi atau inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan serta penjualan produk yang ditetapkan sahaja. Contohnya syarikat McDonald kan, terkenal dengan burger, ayamnya. Tiba-tiba kamu nak buat roti canai. Jadi syarikat Indo tak keluarkan roti canai, kamu tak boleh memandai-mandai nak buat macam tu. Kena follow apa produk. Jadi maksudnya ada burger seluruh Malaysia, McD tu keluarkan burger yang sama. Di mana-mana saja, di mana-mana lokasi pun produk yang sama saja. Jadi nak buat inovasi atau inisiatif kelainan tak boleh. Kena follow apa yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okey? Alright. Sampailah ke segmen pengukuhan. Okey. Cikgu ingin menguji kefahaman dan pengetahuan anda untuk topik franchise ini. Sudahkah anda bersedia untuk melihat apakah perkongsian soalan cikgu pada hari ini? Jom kita tengok. Alright, soalan yang pertama. Okey, gambar 1 menunjukkan bentuk perniagaan lain yang terdapat di Malaysia. Okey, ada logo 7-Eleven. Okey, nyatakan bentuk perniagaan gambar 1. Terangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga bentuk perniagaan di atas. 5 markah. Yang kedua, berikan ciri-ciri umum bentuk perniagaan yang dinamakan dalam soal 1. Okey, yang ketiga, jelaskan kelebihan pemilikan perniagaan gambar 1. Kan? Mudah je. Satu, dia nak tahu bentuk perniagaan apa 7-Eleven tu, siapa yang terlibat dalam bentuk perniagaan tersebut, berikan ciri-ciri, berikan kelebihan. Okey. Alright, kita pergi. Nyatakan bentuk perniagaan gambar 1, dah tentulah ia adalah perniagaan franchise. 1 markah untuk anda. Jadi, lagi 4 markah mana kita nak dapat? Tu ditanya, terangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga bentuk perniagaan franchise tersebut. Siapa yang dalam franchise tu? Cikgu dah terangkan mula-mula tadi kan? Okey, yang pertama ada franchisor. Siapa itu franchisor? Franchisor ialah syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Okey, dah dapat 2 markah kat situ. Okey, lagi selain daripada franchisor, siapa lagi yang terlibat dalam perniagaan franchise ini? Iaitu franchisee. Dah dapat markah yang ketiga. Siapa itu franchisee? Franchisee ialah syarikat atau peniaga yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama. Okey, dapat 1 lagi markah. Jadi maksimum 4 markah campur dengan jawapan franchise tadi, dapatlah markah penuh 5 markah. Mudah je kan? Okey, yang kedua kita tengok, berikan ciri-ciri umum bentuk perniagaan yang dinamakan dalam soalan 1. Okey, bentuk perniagaan franchise. Yang pertama, apa? Mestilah ikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Yang kedua, perniagaan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian.
Yang ketiga, franchisee berhak menggunakan rahsia dagangan milik franchisor. Okey. Yang keempat, franchisor bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada franchisee. Yang kelima, franchisee membuat bayaran dalam bentuk fee atau balasan lain yang dipersetujui oleh franchisor. Ciri-ciri, beritahu je apa yang dalam perniagaan franchise itu. Okey. Dia nak 2 markah je. Kat sini cikgu bagi sampai 5 supaya anda boleh nampaklah apa yang boleh disenaraikan. Okey. Mudah. Okey. Mudah je tu. Okey, yang terakhir kita tengok, jelaskan kelebihan pemilikan perniagaan gambar 1. Okey, yang pertama, perniagaan franchise tadi dapat mengembangkan perniagaan secara global, dapat menikmati ekonomi bidangan, dapat menembusi pasaran baru, dapat berkongsi risiko dan tanggungjawab. Pengurusan cawangan outlet dilakukan oleh franchisee. Okey, kat situ ada 5 markah dan kamu boleh jawab mana-mana, yang mana maksimum hanya 4 markah. Okey, mudah kan? Tak susah pun kan? Sampai di sini dahulu perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya tidak ketinggalan di atas perkongsian cikgu nanti. Okey, mudah anda mendapat sebarang perkongsian sekiranya anda subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Bye.